Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya Aina Rafiqah Dawiyah binti Azhar, Nometrik 216048. Okey, hari ni saya nak jadi pengacara untuk membentangkan tentang tajuk zakat. Okey, sebelum saya nak bentangkan tajuk zakat lebih dalam, saya akan buat pengenalan untuk zakat. Okey. Maksud zakat ialah suci, menyucikan jiwa. Kenapa saya kata macam tu? Sebab Allah kata dalam Quran, Allah berfirman dalam surah Asy-Syams ayat yang ke-9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflaha man zakkaha. Okey. Yang bermaksud barang siapa yang menunaikan zakat maka beruntunglah, iaitu siapa yang menyucikannya, yang bererti jiwa yang bersih. Jiwa yang bersih daripada akhlak yang buruk. Okey. Hukum dan dalil zakat adalah salah satu rukun Islam yang paling penting. Siapa yang tak buat zakat ni boleh dianggap kafir. Sebab dalam zakat ni ada rukun Islam. Betul tak? Okey. Syarat wajib zakat ialah ada 3 syarat utama dia. Okey, yang pertama Islam, yang kedua nasab dan jarak yang mencukupi. Okey. Jenis zakat. Okey. Ada banyak jenis zakat. Tapi saya akan bagi tahu. Okey, jenis zakat yang pertama ialah zakat kerja. Yang kedua, zakat menyimpan wang. Yang ketiga, zakat emas. Yang keempat, zakat tanaman. Yang kelima, zakat kenakan. Dan yang keenam, zakat galian. Okey, mesti kita nak tahu lebih lagi tentang zakat-zakat ni kan? Sebab dia banyak benda yang nak kita belajar. Betul tak? Okey, kalau nak tahu, okey, jom. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Macam menarik lah. Dekat jajaran kat tu macam cincin emas. Boleh tak saya nak tahu tentang kiraan zakat emas? Boleh? Oh, okey. Okey. Saya akan menerangkan tentang zakat emas kepada kawan-kawan. Okey. Zakat emas ni ada 2 bahagian tau. Okey, zakat emas yang dipakai macam saya pakai sekarang ni kan. Okey, dan satu lagi ialah zakat emas yang disimpan. Okey, pertama kali saya akan cakap zakat emas yang dipakai. Okey. Zakat emas yang dipakai ni dia mengikut uruf. Uruf tu apa? Uruf tu ialah sesuatu nilai yang di tempat negeri masing-masing. Okey, macam mana kira? Uruf ni sekiranya saya duduk di Selangor kan, contoh saya duduk di Selangor, uruf di Selangor 800 gram. Jadi kalau kawan-kawan lebih daripada 800 gram, contoh kawan-kawan guna 850 gram. Jadi kawan-kawan kena tolak 850 gram tolak dengan uruf di Selangor 800 gram bersamaan dengan 50 gram. Jadi macam mana kira? Kadar zakat yang perlu dikeluar adalah 2.5%. Jadi kiraan dia macam mana? 50 gram tu yang tadi yang kita kira tu kan, yang uruf tu, okey, kena darab dengan harga emas terkini. Harga emas terkini ialah RM258.57. Maafkan saya. Okey, jadi korang kena darab dengan kadar zakat ialah 2.5%. Sama dengan RM323.31. Maka itu adalah wajib yang perlu korang keluarkan. Jadi RM323 tu korang kena keluarkan jap. Apa yang nak cakap? Tahu terus. Okey, lepas tu okey, yang kedua adalah yang kedua adalah zakat emas yang disimpan. Yang disimpan tu macam mana? Yang disimpan tu seperti cukup emas ataupun kawan-kawan ada emas yang banyak tapi menyimpan selama 1 haul ataupun 1 haul tu apa? 1 haul tu ialah cukup setahun. Okey, cukup setahun. Jadi macam mana nak kira? Nisab dia adalah tidak boleh daripada 20 miskol ataupun 85 gram. Okey, 20 miskol bersamaan 85 gram. Okey. Nisab yang disimpan bagi zakat emas ialah 85 gram. Jika lebih, contoh korang simpan tu 100 gram, lebih kan daripada 85. Jadi korang kena darab juga dengan harga emas terkini, iaitu contoh RM258.57 darab dengan kadar zakat yang perlu dikeluarkan ialah 2.5%.
sama dengan RM646.45. Maka itulah yang korang wajib keluarkan zakat emas. Tapi dia tidak kira sekali dengan berlian atau seakannya. Kedua ialah zakat perak. Zakat perak juga dia mempunyai nisab, iaitu 595 gram. Jadi ataupun 200 dirham. Lebih daripada 200 dirham. Okey, macam mana nak kira? 595 gram darab dengan harga perak terkini. Contoh dia RM3.37 darab dengan kadar zakat yang perlu keluarkan ialah 2.5%, sama dengan RM50.13. Senang kan kawan-kawan? Apalagi zakat lah kan? Jom. Ada tak yang negeri yang tak ada huruf? Sebab tadi Kak macam ada cerita tentang huruf tau. Saya terfikir yang ada tak negeri yang kat Malaysia ni yang tak ada huruf. Cuba boleh tak Kak jelaskan? Ada Adawiyah. Iaitu di mana negeri yang tak ada huruf ialah di negeri Kelantan. Sebab apa? Sebab majoriti masyarakat di negeri Kelantan sangat ramai yang menyukai emas dan mereka sangat banyak menggunakan emas yang besar. Jadi berbeza dengan negeri-negeri yang lain, mereka kurang sedikit menyukai emas. Jadi kita tahulah kenapa huruf di Kelantan tak ada huruf. Okey? Faham? Okey, kawan-kawan faham tak tentang penerangan tentang zakat emas ni? Zakat yang kedua ialah zakat tentang haiwan. Okey, jom kawan-kawan kita pergi. Kita nak tahu tentang zakat haiwan kan? Assalamualaikum ya Ukti. Waalaikumsalam. Okey, tadi saya terangkan tentang zakat emas. Okey, sekarang pula saya nak terangkan tentang zakat haiwan. Boleh tak Ukti terangkan sikit tentang zakat haiwan? Boleh je. Okey. Zakat ternakan adalah haiwan yang diternak ataupun yang dipelihara. Okey, contoh haiwan yang diternak ataupun dipelihara adalah seperti kambing, biri-biri, lembu, kerbau dan unta. Okey, ini adalah binatang yang dibolehkan zakat. Selain daripada itu bukan haiwan yang boleh dikeluarkan zakat. Kita teruskan bagaimana untuk nak mengira zakat haiwan. Okey, kita pergi pada haiwan yang pertama, iaitu unta. Okey, kalau contohnya unta, jika seseorang tu dia memiliki 5 ekor unta, maka kadar zakat yang dikenakan terhadap unta tersebut adalah sebanyak 1 ekor kambing. Umur dia adalah 1 tahun lebih. Contoh lagi, kalau dia ada 10 ekor unta, maka kadar zakat yang dikenakan terhadap unta adalah sebanyak 2 ekor kambing. Umur dia pun 1 tahun lebih. Okey, seterusnya kita pergi kepada pengiraan zakat lembu, zakat haiwan lembu. Okey, kalau lembu dan kerbau, contohlah kalau seseorang tu dia memiliki, dia pelihara 30 ekor lembu, maka kadar zakat yang dikenakan terhadap lembu dan kerbau tu adalah sebanyak 1 ekor anak lembu jantan. Umur dia pun 1 tahun lebih. So contohlah kalau dia keluarkan sebanyak 40 ke 50, jadinya kadar zakat yang dikenakan terhadap lembu dan kerbau tu pun banyak. Jadinya 2 ekor anak lembu jantan ataupun betina. Umur dia pun 1 tahun lebih. Okey, jadi kita pergi kepada yang terakhir, kambing dan biri-biri. Okey, untuk kambing dan biri-biri sama juga macam unta dengan lembu. Contohlah kalau seseorang tu dia memiliki 40 ekor, jadi kadar zakat yang dikenakan terhadap kambing dan biri-biri adalah sebanyak 1 ekor kambing biri-biri. Umur dia pun 1 tahun lebih. Jadi kat sini pengiraan zakat harta tu bergantung kepada bilangan haiwan tu. Contoh kalau bilangan haiwan tu bertambah, maka zakat yang dikenakan terhadap haiwan tu pun akan bertambah. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Faham? Menarik je tentang haiwan-haiwan ni kan? Saya fikir zakat ni keluarkan haiwan macam haiwan kucing ke, ayam ke. Okey, tapi kan akak terangkan, alhamdulillah saya rasa saya faham. Cuma satu benda saya tertanya lagi. Okey, haiwan apa yang terangkan yang dikenakan zakat?
Oh, contoh Senang. haiwan yang dikenakan zakat. Ada banyak. Lembu, kerbau, kambing, bidiri dan unta. Oh, so memang haiwan tu sajalah yang kena zakat. Haiwan tu je. Oh, okey, faham. Okey. Alhamdulillah. Okey, sekarang kita telah selesaikan dua faham kita, zakat emas dan zakat haiwan. Okey, yang ketiga pula kita akan terangkan tentang zakat pertanian. Okey, jom. Nampak akak tu tengah seorang tu. Okey. Assalamualaikum. Ya, salam. Saya tengok akak macam hari pakai baju hijau. Saya teringat tentang pertanian lah. Okey, boleh tak akak terangkan tentang zakat pertanian? Oh, zakat pertanian. Okey, zakat pertanian ni adalah zakat yang dikenakan ke atas makanan ataupun buah-buahan. Tapi hari ni saya akan terangkan macam mana cara nak mengira zakat tanaman. Okey, bagi kita dekat negara Malaysia ni, zakat yang dikenakan adalah zakat padi. Kerana lah makanan asas kita lah nasi yang berasal dari padi. Okey. Macam mana cara kita nak kira ni lah ada 3 kaedah. Okey, kaedah yang pertama adalah tanaman yang kita usahakan dengan menggunakan tenaga kita, tenaga binatang dan juga jentera. Atau kita menggunakan perbelanjaan yang banyak. Jadi pengiraan atau bagi zakat ni yang dituntut adalah 5% atau 1/20. Okey, yang kedua pula, kaedah yang kedua ni adalah tanaman yang hanya bergantung pada air hujan sahaja. Dia hanya bergantung pada air hujan saja, jadi dia perlu yang dituntut adalah 10% atau 1/10. Jadi yang terakhir sekali, kaedah yang terakhir adalah tanaman yang bergantung kepada kedua-dua kaedah yang di atas tadi. Jadi yang dituntut adalah 7.5%. 7.5%. Okey, baiklah, kaedah yang terakhir adalah tanaman yang hanya yang bergantung kepada kedua-dua kaedah yang di atas. Dia juga menggunakan tenaga manusia, binatang dan juga jentera, dan yang kedua tadi air hujan. Jadi kadar zakat yang dituntut adalah 7.5%. Okey, itu saja. Oh, saya faham sangat tentang zakat pertanian. Tapi satu soalan saja tentang zakat pertanian ni. Semua orang wajib tak keluarkan zakat pertanian ni? Oh, okey. Okey, ada sabda Rasulullah SAW yang mengatakan tidak wajib zakat untuk yang tak cukup 5 wasak. Nak tahu apa itu maksud wasak? Wasak itu bermaksud jumlah hasil pertanian bagi hasil tanaman yang kita tanam tu. Wasak. Okey, satu wasak ni bersamaan dengan 60 sak yang juga bersamaan dengan 3 kilogram. Jadi bagi yang dah cukup 5 wasak tu, maka wajib untuk kita mengeluarkan zakat. Itu saja. Faham? Okey, alhamdulillah. Dah faham 3 tentang zakat ni. Zakat pertanian ni. Masa macam ramai juga kan buat pertanian ni kat Malaysia. Okey, kita sajalah dari saya. Itulah utamanya menurunkan zakat. Okey, kita sebagai umat Islam ni kita harus dan wajib untuk menurunkan zakat. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.